Ni site kita dulu dah pernah pasang 6 keping panel 320 watt, dapat dalam 1.9 kilowatt lah. Kemudian tuan rumah minta tambah lagi solar panel. Sekarang kita ada 6 tambah 6, ada 12 solar panel lah. Masa kita mula pasang pun dah memang pasang inverter 5 kilowatt yang high voltage punya. Dia boleh accept sampai 500 volt. So setiap satu panel ni 40 volt. 40 volt darab 12 akan dapat 480 volt lah. Yang mana memang sesuai pun inverter yang high voltage ni, sebab dia boleh, sebenarnya dia boleh function batteryless. So bila tinggi voltage ni, dia boleh buat dua sekali lah. Pergi ke peralatan rumah pada waktu siang, dan juga dia boleh sambil tu charge bateri. Tu kelebihan high voltage lah. Sebenarnya sebelum ni pun kurang sesuai. Bila kita pasang 6 panel darab 40 volt baru 240 volt. Kebanyakannya bila saya tengok tu dia hanyalah mengecas bateri. Dia tak ada function batteryless lah, sebab 240 volt pun tak cukup tinggi, dia nak bagi ekstra kepada charging. So solar panel ni kita kena susun tapak dia guna C-channel, sebab ni konkrit slab dan dia flat lah, rata. So kita pakai C-channel buatkan dia punya tapak supaya kita dapatkan dia punya sudut lah. Sudut ni dalam 10 ke 15 darjah. So kita susun naik turun macam ni, sebab kalau boleh tengok matahari kat belah hujung tu. Ini kita panggil east west punya orientation lah. Belah sana barat, belah belakang sini timur. So pagi dia akan dapat, petang pun dia akan dapat. Sebab tu kita susun macam ni lah. Dan kita pun tak banyak pilihan, sebab yang ada ruang bumbung dekat sini, concrete slab ni je lah yang diberi pada kami untuk diletakkan panel solar. Cerita pasal east west orientation ni pun, kalau ikut buku sebenarnya solar panel menghala ke selatan. Tapi ada juga bukti-bukti lah yang selepas dah dipasang east west orientation ni ada dapat lebih. Tak banyak lah, 5 ke 10%. Bagi kami memang suka lah east west orientation. Sebab kalau nak buat sini utara, sini selatan, boleh tengok ada rumah kat belakang ni. So kedudukan bangunan dia agak rapat sebelah sini. So kita perlukan jauhkan daripada bangunan ni lah. Dan sini pun ada bangunan yang tinggi. So total dapatlah 12 keping panel 320. Adalah dalam berapa? 4 kilo lah, 4 kilowatt. 4 kilowatt ni kalau ikut normal kita boleh dapat dalam 15 kilowatt hour per day. Tapi ni kita ada banyak loss lah, sebab pokok rapat, bangunan pun rapat. Cuma yang bagusnya ni pun bateri pun dah ditambah. Nanti saya tunjuk kat bawah ni. Pada mulanya tuan rumah ni guna ni untuk test dulu lah. Dia nak tengok power solar ni boleh belah ke tak boleh belah. Agaknya dah boleh belah lah ni, sebab tu dia minta tambah. So dia akan tarik ke rumah. Bawah ni ada satu rumah. Rumah yang kecil ni, selama ni duduk, barang pun masih tak banyak. So rumah kat bawah ni gunakan solar seterusnya, sepenuhnya. Okay, so yang banglo ni susunan dia punya wiring dia 3 phase. Cuma untuk solar buat 3 phase ni agak tricky sikit. Eloknya buat single phase. Dan kita boleh pecah. Dia sebenarnya 3 phase kali 3 lah solar ni, yang praktikalnya buat dan murah. Sebab kalau solar nak buat 3 phase betul-betul memang agak rumit dan mahal lah. Sebab inverter tu kita kena sambung secara parallel. Dia ada serial kit dia lah, nak sambung semua, panjang lah cerita dia. Dan keburukannya, kalau kita pasang 3 inverter nak dapatkan 3 phase, kalau satu inverter down, semua inverter tak boleh pakai. Maknanya kena pisahkan balik baru boleh dapat balik single phase. Itu keburukan 3 phase kalau gunakan solar. Sebab tu kita cadangkan kalau nak pakai pun kita pecah-pecahkan lah kat rumah ni. Mungkin tingkat atas lain sistem, bawah lain sistem, tapi pada tempat yang sama lah kita akan susun. Nampak macam satu tapi sebenarnya dia tak berkait, dia independent. Bila nak kaitkan dia tu, kita boleh gunakan fungsi charging dia, supaya kalau set katalah rumah dia tak tinggal belah tingkat atas, dia boleh ambil power yang belah tingkat bawah melalui AC input. Tu cara dia share tu lah. Bagi kami itu kita panggil modular punya konsep. Kita buat satu-satu, kita just gandakan saja, supaya lebih praktikal, lebih jimat sikit. Dari segi wiring pun agak jimat. Kemudian dia maknanya ada backup lah. Kalau satu sistem down, yang lain semua boleh sambung lagi.
Okey, ini susunan dia. Panel pertama, kedua, ketiga, keempat, lima, enam, tujuh, lapan, sembilan, 10, 11, 12. Itu matahari di sebelah sana. Kita susun macam ni lah kat atas ni. Okey, sistem ni gunakan bateri 48 volt. Asal kita ada 4 biji bateri. Lepas tu kita tambah lagi 4. Yang ni 4 yang pertama, ni 4 yang kedua lah. So 8 biji 150H. Storage kita ada dalam 10 ke 12 kWh lah. Kalau dalam TNB tu nilai lebih kurang RM5 lebih lah, RM5, RM6 punya storage energy. Inverter dia letak kat sini sistem, tapi AC output dia tarik pergi ke rumah kecil tu lah, ada kat bawah tu. Dan AC input ada tarik juga dalam 37 meter pergi ke rumah generator. So dia ada generator standby. So bila solar tak cukup, dia boleh gunakan generator untuk mengecas bateri. Sayangnya walaupun generator dia 7 kW, tapi kita tak setkan jadi overload punya bypass function sebab plug tu dia masih pakai 3-pin plug dekat generator. 3-pin plug ni dia gunakan 13A punya fuse. So dalam 2500 dia boleh handle a watt. So kita tak buat lah. Kalau overload bypass bermaksud lebih daripada 5000 watt daripada inverter ni. So kita hanya set untuk charging bateri saja. Itu pun kita set 10A atau 20A saja. Supaya fuse tak terbakar lah. Walaupun kita dah sediakan komando punya connector tu, tapi pilihan yang ada kat generator hanyalah 3-pin plug. So terpaksa lah gunakan 3-pin plug tu. Kita sambung komando male female, sambung kepada plug. Kalau boleh dia sambung terus, bagus lah. Unlimited, kita tak ada had. Saya rasa pun memang dia hadkan lah genset tu 2500 watt, 2500 watt. Okay, so inverter ni dia ada Bluetooth punya function, MPP solar, high end lah. Dia pakai Bluetooth, kita boleh monitor. Tak payah nak tengok kat display, kita boleh tengok kat phone. So apps dia nama dia Watch Power. So dah download Watch Power, kena pakai Bluetooth, connectkan dia punya inverter ni lah. Password dia 1234566. Cuma masalah ni kadang-kadang handphone tak dapat detect dia, dia tak dapat detect handphone. So cuba-cubalah. Selagi tak boleh, belilah handphone baru sampai boleh. Okay. Dan handphone yang saya pakai ni alhamdulillah lah, setakat ni semua boleh sambung. Kadang tuan rumah pun punya handphone pun tak boleh sambung. Model apa? Ini Huawei Nova 3. Yang paling penting handphone Apple App Store tak ada untuk apps ni. Sebab Apple dia untuk orang kayangan, dia tak main inverter, dia pakai TNB atau nuklear je. Okay, so info yang ada dalam ni, input lah AC voltage. Sebab kita tak on lagi genset, kita dah sambungkan dengan genset dekat luar sana. Lepas tu kita ada battery capacity. Sekarang 51 volt, 78%. Ada charging current. Charging current ni kalau on AC input lah, TNB ataupun genset. Sekarang battery discharge current 1A. Maknanya adalah lampu ke apa orang pakai. Solar kat bawah ni dapat 200 volt 35 watt je. So sebab sekarang pun dah pukul 6, matahari pun dah tadi lepas hujan pun tak banyak lah. Load persen baru 3%. Ada orang pakai lah dalam 160 watt. Setting pula kita boleh pergi output setting. Kita boleh set voltage 240, 220 dan frekuensi lah Malaysia 50Hz. Battery type, ini penting. Kita ada AGM, flooded, user defined, pylon, Wico. AGM ni standard. Kalau selalu pakai deep cycle battery, maknanya AGM, absorb glass mat. And then kita ada flooded. Flooded ni yang jenis basah, kena isi air. Dan ada user defined. Okay, user defined ni kalau kita tahu spek battery, kita boleh adjust. Dia punya buck charging lah, equalization lah, float charging lah. Kalau tahu, kalau tak tahu pilih je yang tak ada kat sini. Dan ada pylon. Pylon ni pun nama bateri lah. Dia macam bateri dia letak dekat apa? Dekat rack, macam server rack tu. Wico saya tak tahu, boleh Google. Ada Li bateri. Li ni lithium. So sebagusnya sebab lithium pun ada banyak. Lithium ion ada. Lithium iron phosphate ada. Tak apa lagi lithium lah. So kena pastikan spek bateri tu kita tahu. So untuk macam bateri ni paling mudah, deep cycle lead acid, bateri paling lasak dan mudah. Walaupun berat dan buruk, tapi dia menjalankan fungsi dia. Alright. So kita ada yang lain.
Ni pun lagi satu yang penting, charger source priority. Kita boleh set nak solar dulu ataupun nak solar campur dengan TNB atau genset ataupun nak solar saja. So kalau betul-betul nak jimatkan penggunaan bil selain pada solar, kena pakai solar first lah. Solar akan masuk. Tapi saya set kat sini utility dengan solar. Kalau kemungkinan bila solar tengah charging, tuan rumah tiba-tiba nak guna banyak peralatan, orang datang ke raya ke apa, hari tu pula hujan. So kita nak gabungkan solar dengan genset, sebab tu kita kena pilih utility dengan solar. Maknanya dia akan bergabung masuk ke dalam bateri tu lah. Kalau set solar first ni, walaupun sikit ada solar, dia masih tak benarkan lagi TNB ataupun genset untuk charging. Rugilah. Bukan rugilah, maknanya tak boleh lah nak backup plan nak charge cepat-cepat. Okey, lain yang dia lah boleh set charging current, float charging voltage dengan battery equalization. Max AC charging current ni pun penting. Kita nak tengok. Kalau TNB tak ada hal, 40A dia boleh bagi. Kalau guna genset 30A darab dengan 240. Tu dah jadi dalam 6000 watt. Genset kita pakai tu 5000 watt je. Tetapi plug pula yang kita sambung, walaupun kita pakai komando plug, dia masih bersambung dengan 3 pin plug yang ada 13A punya fuse. So 13A ni boleh support dalam 2500 watt je. 2500 watt boleh support apa? Bagi 240 10A je. So saya tukar pada 10A. Kita dah sediakan komando dengan amat kabel semua, tapi genset tu dia still pakai sediakan 3 pin plug. Kalau genset tu dia boleh bagi unlimited 7 kW, sambung terus je. Bolehlah kita set 40A ataupun 20A. 20A darab 240. Saya set 10 lah. So wire tu apa, plug tu tak cair. Okey, lain function dia ada bypass ni, overload bypass. Ni. Overload auto restart. Saya setkan dia auto restart. So tuan rumah faham lah, kalau pakai tiba-tiba dia restart, maknanya overload. Ni overload bypass. Saya cadang nak on kan, sebab genset dia 7 kW. Tapi sebabkan 3 pin plug tu boleh handle 2500 plug, saya tak buat bypass, cair nanti. Padahal amat kabel dengan komando connector tu dah memang boleh support lah 7 kW punya apa power. Yang lain, beeps while primary source interrupt, buzzer alarm, ni semua adalah backlight dengan faulty code record pun dia ada tunjuk. Lepas tu buzzer pun ada, overload beeps. Okey. Tu je lah setakat ni yang ada. So yang penting ni info lah. Dah kena rajin-rajin. Info ni pula dia boleh tengok log dan boleh simpan lah hari, apa ni, minggu, bulan ataupun tahun. Okey, dah.